We once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Kita menggunakan kitab Yahfazillah Yahfazkal. Kita sampai pada bahagian yang kelima, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wali Allah. Kita telah membaca dahulu tentang 10 sifat wali-wali Allah, dan insya-Allah pada pagi ini kita mulakan tajuk baru berkenaan dengan siapakah ataupun keadaan-keadaan yang melibatkan wali Allah, sehinggalah disebutkan kepada kita siapakah wali-wali Allah itu. Hadis amma ba'du, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wali Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Qatrul Wali fi Syarah Hadis Al-Wali. Di dalam kitab ini terdapat beberapa permasalahan yang telah mendapat perhatian para ulama terkemuka, apalagi bagi penuntut-penuntut ilmu dan orang-orang awam. Teks hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad barazani bil mujarabah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba mimma iftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adhani la'u'izannahu wa ma taraddadtu fi shay'in kataraddudi an qabdi nafsi 'abdi al-mu'min yakrahu al-mauta wa akrahu masa'atahu. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah, sesiapa yang memusuhi waliku, siapa-siapa yang benci kepada wali Allah, maka seolah-olahnya dia telah berani untuk mengumumkan, mengisytiharkan perang dengan Allah. Tidaklah seorang hambaku bertaqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada kewajipan-kewajipan yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku itu sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat. Kata Allah Ta'ala, amalan yang paling Allah Ta'ala sayang, yang paling Allah Ta'ala suka daripada kita, ialah amalan yang wajib yang Allah Ta'ala fardukan pada kita. Kemudian kita buat pula amalan-amalan sunat sehinggalah aku mencintainya, yakni sehinggalah Allah mencintainya. Apabila Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menjadikan pendengaran yang ia mendengar adalah aku menjadi pendengarnya. Aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang ia memukul dengannya, dan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Apabila ia meminta kepadaku, nescaya aku mengkabulkannya. Dan apabila ia memohon perlindungan kepadaku, nescaya aku akan melindunginya. Dan aku tidak pernah ragu seperti keraguanku untuk mencabut nyawa seseorang hambaku yang beriman, yang membenci kematian, dan aku sangat enggan untuk berbuat keras kepadanya. Hadis Bukhari dalam hadis yang ke-6502. Hadis ini juga diriwayatkan dengan beberapa lafaz yang berbeza, tetapi hampir sama maksud dan lafaznya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis yang panjang ini Nabi SAW menyebutkan
siapa-siapa yang akan menjadi wali. Mula-mula sekali orang yang nak jadi wali ialah orang yang melaksanakan segala tuntutan fardu. Ditambah pula kepadanya ibadat-ibadat nawafil. An-nawafil maknanya ibadat sunnah. Kemudian bila dia dah jadi macam itu, dia mendekatkan diri kepada Allah sehinggalah Allah sayang pada dia. Bila Allah sayang kepada dia, kata Allah, penglihatan wali itu, penglihatan itu Allah pelihara dia. Pendengaran orang itu pun pendengarannya Allah pelihara. Kaki dan tangannya pun akan dipelihara oleh Allah. Semua permintaannya akan dimakbulkan, sehinggalah ketika dicabut nyawanya pun, kata Allah, dicabutnya engganlah Allah untuk berbuat keras kepadanya. Dicabutnya dengan perlahan kepada wali-wali Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketahuilah, semoga Allah memberkati kita, bahawa Nabi SAW adalah Nabi Allah yang paling mulia sekali. Tidak ada makhluk dalam dunia ni mengatasi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hinggakan malaikat Jibril pun tak boleh lawan kemuliaan Nabi kita. Bila Nabi Muhammad diiringi oleh Jibril naik ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad hanya diiringi sampai satu tahap. Sampai tahap itu Jibril tak boleh iring dah untuk naik ke atas. Kata Jibril, aku tidak layak untuk naik ke atas. Yang layak hanyalah kamu, wahai Muhammad. Sampai dia pun tak boleh menandingi kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau diutuskan juga sebagai pemimpin. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa naziran. Ya, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Fat ayat yang ke-8. Nabi Muhammad itu diutuskan untuk menjadi pemimpin, juru bicara dan panglima para Nabi Allah sekaliannya. Sebab itu ketika Nabi Muhammad dia dihalau, apabila dihalau daripada Taif, daripada suku Bani Thaqif, Nabi Muhammad tengok keadaan Islam di Mekah sudah pun dalam keadaan yang agak teruk. Maka Nabi Muhammad memerlukan satu tempat untuk berhijrah. Maka Nabi pergi kepada Bani Thaqif di Taif, minta perlindungan dan berjumpa dengan 3 saudara, 3 Abdul di Bani Thaqif. Tetapi jawapan yang diberi sangat mengecewakan. Ketiga-tiga adik-beradik ini memanggil budak-budak dan memanggil orang-orang bodoh di kalangan Bani Thaqif supaya menghalau Rasulullah. Dibalingnya dengan batu. Rasulullah melarikan diri bila dikejar oleh budak-budak dan orang-orang dungu daripada Bani Thaqif. Maka Rasulullah bersembunyi di satu kebun kepunyaan beberapa orang laki-laki. Maka orang yang di dalam kebun itu melihat Nabi Muhammad itu dikejar dan bersembunyi. Bila orang yang nak kejar Nabi ini dah lari patah balik, maka mereka pun menghantar seorang hamba mereka, pelayan mereka yang bernama Adas. Diletaknya buah anggur di dalam dulang, katanya kepada pelayan mereka, kamu pergi pada laki-laki itu, kamu bagi makan pada dia. Orang kejar dia, orang nak bunuh dia, kesian dekat dia. Jadi Adas ni bawa makanan ni pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia seorang hamba, petugas, pelayan di kebun itu. Bila letak Rasulullah ambil, Rasulullah makan. Rasulullah tanya, nama kamu apa? Adas. Kamu agama apa? Saya agama Nasrani. Kamu asal dari mana? Saya asal daripada Nainif. Kata Nabi Muhammad SAW, subhanallah, di Nainif itu ada saudara saya. Siapa saudara kamu? Yunus bin Matta. Rupa-rupanya Nabi Yunus alaihissalam. Maka Adas bertanya, bagaimana kamu tahu yang Yunus bin Matta itu adalah Nabi, adalah Rasul? Kata Rasulullah, aku ini adalah penghulu kepada segala Rasul. Aku adalah ketua kepada segala Rasul. Yunus itu orang yang baik. Nabi cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Adas ni tengah-nganga. Akhirnya Adas mencium dahi Rasulullah, mencium kepala Rasulullah, mencium lutut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipeluknya Rasulullah. Yang ketua-ketua Adas, penghulu-penghulu Adas tadi, tuan-tuan Adas dia terkejut tengok macam mana Adas boleh buat macam itu. Nabi pun patah balik, Adas masuk balik bekerja. Tuan dia bertanya kepada Adas,
Yang kamu pergi peluk cium dia tu pasal apa? Jangan kamu kata apa-apa pada dia. Itulah Rasulullah, Rasul akhir zaman. Dia mengajar kebaikan dan penuh dengan kebaikan. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad buat pertama kali kalau jumpa dengan manusia, manusia yang dia jumpa walaupun tak kenal Nabi Muhammad, bila Nabi bercakap, bila Nabi bercerita, orang yang dengar itu akan jatuh cinta kepada dia. Inilah yang dipanggil sebagai juru bicara. Kita kalau nak lantik siapa-siapa pun nak cerita tentang sesuatu benda, lantiklah juru bicara yang betul-betul, yang boleh bila bercakap jatuh di dalam hati orang. Sesuatu yang kita lontar daripada hati, akhirnya akan jatuh balik dalam hati orang. Sebab itu nak jadi juru bicara, nak jadi wakil kepada apa-apa, jangan mentar macam bercakap. Biar orang pertama kali mendengar kita bercakap, orang sudah suka. Tidak ada maki, tidak ada nista, tidak ada mengumpat, tidak ada hamun pada orang, orang akan jatuh cinta. Bila kita duk maki, tidak ada orang jatuh cinta. Yang jatuh cinta ialah yang sama sifat pemaki dengan dia. Orang yang suka maki, bila mendengar makian orang, dia akan jadi puas. Puas betul lah hari ni, ustaz tu tibai betul. Memang dia puas. Tapi orang yang jiwanya tidak ada sifat pemaki, jiwanya itu akan jadi berbulu telinga dia. Sakit hatinya, sakit telinga nak mendengar. Kerana apa yang dia cakap itu tidak ada selera dalam iman dia itu. Sebab itu tuan-tuan, gunakan pendekatan Nabi SAW. Kalau mereka diutus menjadi sebuah kafilah diplomat, maka Rasulullah SAW menjadi juru bicara mereka. Cantik tuan-tuan juru bicaranya. Dan apabila mereka berkumpul, bagindalah yang menjadi imam mereka. Dan beliaulah yang diberi syafaat dan pemberi syafaat. Dan beliaulah orang yang pertama kali dihirup oleh bumi. Dan beliau jugalah orang yang pertama kali mengetuk pintu syurga. Maka Nabi Muhammadlah sebaik-baik wali, Nabi Muhammadlah sebaik-baik Rasul dan semulia-mulianya. Manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Maka Allah memanggil dengan satu panggilan. Siapa-siapa di kalangan kamu yang tidak ada dosa, sila keluar. Manusia yang mula-mula keluar ialah Nabi Yahya alaihissalam. Dia terbit keluar, Nabi Yahya. Kemudian keluar pula Nabi Muhammad SAW. Kemudian keluar pula budak-budak yang mati kecil, yang mati belum cukup umur. 3 ini saja yang keluar, yang lain semua tak keluar. Nabi Adam tak keluar, Nabi Ibrahim tak keluar, Nabi apa pun tak keluar. Kerana merasakan diri mereka ni ada salah dengan Tuhan. Yang keluarnya tuan-tuan, bila Allah panggil, siapa yang tak ada dosa sila terbit, siapa yang tidak ada dosa sila keluar. Jangan duduk dalam kumpulan ramai-ramai ni. Maka keluarlah pertamanya Nabi Yahya bin Zakaria, yang keluarnya Nabi Muhammad, dan yang ketiganya budak-budak kecil yang belum cukup umur, yang matinya. Sebab tu kita tuan-tuan bila dapat anak, tiba-tiba anak tu mati demam panas ke, aksiden ke, tercekik buah rambutan ke, tinggallah meratak, merayu tak tentu hala. Budak tu masuk syurga, berdiri bersama dengan Nabi Muhammad, duduk pula sebaris dengan Nabi Yahya. Apa yang kita nak susah-susah hati kan? Kenapa nak diungkit-ungkit? Maka Allah kata pada budak-budak, pergi masuk syurga. Nabi Muhammad pergi masuk syurga. Budak-budak ni berkata pada Allah Ta'ala, kami tak nak masuk Tuhan. Masa kami mati dulu, bapak kami, mak kami tak sempat tengok kami. Kami hidup sekejap sangat. Kalaulah kami masuk sekarang, mak bapak kami di mana? Maka Allah pun berkata pada budak-budak, pergilah kamu masuk di dalam saf dan carilah bapak dan mak kamu. Maka bertebaranlah budak-budak tadi cari mak bapak. Akhirnya dapat bapaknya memegang belah kanannya, dan jumpa ibunya dipegangnya belah kirinya. Maka bersama-samalah masuk ke dalam syurga. Dengan syarat mak bapak tadi sabar dan redha dengan kematian si anak itu. Kena semayang tak ustaz? Kenalah. Jangan tak semayang pula. Mentang-mentang anak dia mati 3 orang. Relax, dia babai kita tak semayang langsung. Tak semayang yuk. Tak apa, udah 3 orang anak mati kita dulu jalan. Itulah orang pelihara yang masuk neraka pula. Asal dia faham anak dia mati kecil, tak payah dia semayang. Kenalah semayang juga. Tapi syafaat itu akan dapat kepada dia. Baik, kata dia lagi,
Itu Nabi. Nabi yang paling agung, Nabi Muhammad. Manusia biasa yang bukan Nabi, yang paling agung siapa? Sebaik-baik wali Allah, manusia biasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada wali yang paling mulia dan paling utama setelah para Nabi, setelah para Rasul, melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi-Nabi atas, Nabi Muhammad paling atas, diikuti dengan 4 Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu Nabi top 10, top 5, 5 yang nombor 1. Lepas tu barulah Nabi-Nabi yang lain. Habis segala Nabi, barulah datang pula manusia biasa yang pertamanya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tak ada siapa boleh lawan Abu Bakar. Dalam satu peperangan, Nabi meminta kepada semua sahabat, siapa yang nak berjihad, silalah bawakan harta. Siapa yang nak berjihad, nak berperang ni, bawa harta. Kita kekurangan kelengkapan. Umar Al-Khattab ambil separuh harta dia, dibawa je, dilonggok je depan Baitul Mal. Sayyidina Umar kata, aku paling banyak. Dilonggokkan paling banyak harta, separuh harta dia. Dalam hati Sayyidina Umar kata, alhamdulillah lah, aku banyak pahala hari ni. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Dikumpulnya barang Sayyidina Abu Bakar lebih banyak daripada saudara rumah. Barang Sayyidina Umar. Umar bertanya, berapa banyak kamu bawa ni Bakar? Kata Abu Bakar, aku bawa semua sekali. Satu pun aku tak tinggal. Umar kata, aku ni perasan aku dah banyak dah. Bila wak mari Abu Bakar, lagi banyak sampai habis. Kata Sayyidina Umar, tak, memang benar kata Rasulullah, tiada siapa boleh mencabar iman dan kekuatan takwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita hari ni RM1 lah tabung tu pun rasa banyak lah. Tu pun rasa banyak lah. Nak banding dengan Abu Bakar ni renti tuan-tuan. Keseluruhan reta dia bagi. Tak ada tinggal langsung. Bila Nabi tanya, apa yang kamu tinggal pada isteri dan anak kamu? Allah dan Rasulnya. Itulah jawapan manusia yang bertakwa, Allah dan Rasul. Macam jawapan Nabi Muhammad yang ketika berbaring di bawah pokok, pedangnya digantung, diambilnya bajunya, dihamparkan di tanah. Rasulullah tidur seorang bawah pokok. Datang satu musuh Rasulullah, diambilnya pedang Rasulullah, diletakkan di atas tengkok Nabi. Muhammad, bangun. Sekarang pedang di bawah, di atas tengkok kamu. Sahabat kamu tak ada, tinggal kamu seorang je. Sekarang siapa yang boleh selamatkan kamu, wahai Muhammad? Nabi Muhammad dengar jawapannya ialah Allah. Bila sebut Allah, jatuh pedangnya, terduduk hamba Allah tadi. Bangun, letak lagi sekali. Sekarang siapa yang boleh selamatkan kamu, wahai Muhammad? Allah. Jawapan Allah itu menggetarkan hati musuh. Terduduk tuan-tuan. Islam tu orang tu. Islam dia. Siapa yang boleh bunuh kamu? Siapa boleh selamatkan kamu, Muhammad? Allah. Diam tu. Pengsan duduk situ. Jatuh terjelepuk. Bangun lagi. Allah tu duduk lagi. Bayangkan tuan-tuan, perkataan yang terbit daripada jiwa orang yang bertakwa. Walaupun satu kalimah, Allah menggetarkan musuh-musuh Allah. Kristian itu musuh orang Islam. Tuan-tuan sebut Allah, dah tak ada pun menggeletar. Mereka nak pakai lagi dah. Dan kita pula bermurah hati nak bagi mereka pakai. Di mana ketakwaan kita? Kamu boleh pakai kalimah Allah, tapi dengan penuh syarat-syaratnya. Bukan kamu boleh pakai untuk dakwah. Bukan kamu boleh pakai untuk agama kamu. Kamu kata Tuhan itu ada anak, Tuhan itu ada bapa, Tuhan itu ada isteri. Allah tidak ada isteri, bapa dan anak. Kami takkan izinkan kamu gunakan. Boleh tak orang Kristian menggunakan nama surau tuan-tuan untuk kutip derma? Dia Kristian, dia gunakan nama tuan-tuan untuk kutip surau, kutip derma. Saya daripada Jawatankuasa Surau. Tuan-tuan bermarah. Bila masa kamu ni jawatankuasa kami? Kenapa kamu guna nama surau-surau kami nak kutip derma? Apa hak kamu? Kita marah tuan-tuan. Sebab dia main-main dengan surau kita. Dengan Tuhan lagilah kita kena marah. Saya dah sebut pada tuan-tuan semalam di Kemensahai.
Kalau tuan-tuan setuju penggunaan kalimah Allah diguna pakai oleh pihak mereka, kalau mereka minta pinjam mimbar untuk buat ceramah hari Ahad, tuan-tuan bagilah. Bagilah tuan-tuan. Tuan nak buat ceramah hari Ahad, pinjam mimbar Tuan Haji, nak buat ceramah di gereja. Ambil lori pickup angkat. Kalau lepas ni tokoh Hindu nak buat majlis perkahwinan Hindu di Kuwait, nak akad nikah di Kuwait, nak pusing unggun napi, nak pinjam sejadah, nak letak Tok Sami duduk, pinjam sekejap ya sejadah untuk imam, ambil lah, tak apa. Allah pun kami kongsi, takkan mimbar kami tak bagi. Tuan-tuan sanggup kongsi mimbar? Tuan-tuan sanggup kongsikan? Tak sanggup. Tuan-tuan pergi Batu Kip, pergi cari masjid dekat Batu Kip. Bila Hindu nak buat perayaan Taipusam, mereka guna tandas masjid. Dulu bagi tak? Dulu bagi. Sekarang nak bagi tak? Tak bagi dah. Pasal apa tak bagi? Pasal tiap-tiap kali mereka pakai habis kotok tandas masjid. Lah jatan kuasa tutup tandas. Pasal apa tak bagi? Kotok Zai. Kalau tandas pun tak boleh kongsi, takkan nak kongsi mimbar? Takkan nak kongsi sejadah? Takkan nak kongsi kalimah yang paling agung, kalimah Allah? Jangan memberi jawapan bersandarkan sentimen politik, semata-mata nak mengambil undi, semata-mata nak jaga hati pengundi, nak jaga hati-hati parlimen yang beragama Kristian, nak tarik hati-hati ahli parlimen yang beragama Kristian. Kita bersetuju untuk penggunaan kalimah Allah bagi mereka. Di mana sifat wali kita kepada Allah? Sifat ketakwaan kita mempertahankan kalimah Allah. Ini kena faham tuan-tuan. Jangan meletakkan kepentingan politik lebih sayang daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan agama. Agama nombor satu, politik bawah. Sampai dah masanya orang Islam bersatu tuan-tuan. Bila kita tak bersatu, berpecah belah, inilah kesempatan yang paling cekap sekali mereka ambil kesempatan. Tengah-tengah mereka begini, mereka akan tahu bahawa ada orang Islam yang akan menyokong apa yang mereka buat, hatta menggunakan kalimah Allah untuk tujuan dakwah sekalipun. Sudah kata dah malam semalam, ada orang yang berkata, apa susah di Indonesia pun digunakan kalimah Allah, tak ada apa herannya Ustaz. 200 juta rakyat Indonesia itu Islam, 10%-nya Kristian, menggunakan kalimah Allah bertahun-tahun, tak ada salah apa pun. Tuan-tuan silalah pindah ke Indonesia, merasakanlah tsunami di sana. Tuan-tuan pindahlah di Indonesia, rasakan gempa bumi tiap-tiap hari. Tuan-tuan duduklah Indonesia, rasalah bom tiap-tiap hari. Tuan-tuan duduklah di Indonesia, gunung berapi tiap-tiap tahun. Ada Allah pelihara Indonesia. Tuan-tuan membaca kitab ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Tapi boleh terbit daripada mulut kita, apa salahnya dia mau pakai? Apa salahnya dia mau pakai? Tutup kitab ni yang tuan-tuan baca sekarang ni. Terang-terang kitab tu, hadis Nabi tu, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bila Allah tak dijaga macam di Indonesia, Kristian boleh pakai, Hindu boleh pakai, Islam boleh pakai, ada Allah jaga negara Indonesia. Rezeki tak dapat, murah rezeki di Malaysia, datang di Malaysia, berjuta datang bekerja di Malaysia, sebab di sana tak ada rezeki. Allah tak bagi barakah dia. Masjid hari Jumaat orang Islam pakai, nanti hari Ahad gereja pula pakai. Hari Ahad pakai pula. Kahwin orang Kristian dengan orang Islam, kenapa boleh kahwin? Sebab kita Tuhannya satu, Pak. Ya, Tuhannya Allah. Tuhan suami saya pun Allah, Tuhannya saya juga nya Allah, kata dia. Sudah. Sebab itu kita orang kahwin. Habis itu anak-anaknya macam mana? Anak-anaknya terpulang kepadanya. Kalau dia mau Islam silakan, kalau dia mau Kristen pun silakan. Yang pentingnya kita kahwin kerana Tuhan kita satu, Pak, Allah. Jadi kenapa ribut-ribut banget? Ribut banget, datang ribut gampang. Sebab itu tuan-tuan kena pertahankan kalimahnya. Kalau ada pemimpin politik kata, apa salah dia? Suruh dia pindah duduk di Indonesia. Rasalah nikmat dan azab di Indonesia. Jangan bercakap soal politik, nak mencampur adukkan sehingga letakkan agama pada tahap yang rendah. Kita mesti mempertahankan agama. Nambah tambah lagi mempertahankan Allah daripada dicemari dan digunakan untuk benda-benda yang salah dan yang bukan-bukan, mengotorkan tujuan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian, dan tidak ada wali yang paling mulia dan paling utama setelah para nabi dan rasul melainkan Abu Bakar, dan tidak juga dengan Khidir alaihissalam atau lain-lainnya. Walaupun menurut sebahagian ulama bahawa Khidir itu adalah wali,
Akan tetapi kalaulah Khidir itu wali, walinya tak boleh lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah Nabi Khidir tu Nabi, maka dia Nabi lah. Kalau ada orang kata, sebab dalam Quran disebut Nabi Khidir ni sebagai hamba Allah dalam suratul Kahfi, bertemu dengan hamba Allah. Bertemu dengan hamba Allah. Nabi Musa bertemu dengan hamba Allah, min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Ibnu Katsir berkata, Abdullah bin Abbas berkata, bila Allah Ta'ala sebut hamba kami dalam Quran, itu merujuk kepada Nabi. Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Kalau Allah sebut hambanya itu, maka orang itu adalah Nabi. Sebab itu ulama-ulama berpendapat Nabi Khidir itu adalah Nabi. Sebab dalam suratul Kahfi sebut, dia disebut sebagai hamba Allah. Tetapi ada ulama-ulama tafsir yang lain, seperti tafsir fi zilalil Quran, mengatakan bahawa itu bukan Nabi Khidir. Sebab Allah tak sebut Nabi Khidir, Allah sebut hambanya. Jadi hambanya ialah hambanya lah. Siapa dia Nabi Khidir? Wallahu a'lam. Sebab itu ada ulama kata Nabi Khidir ni Nabi, ada yang kata Khidir ini wali. Baik, jawapannya apa? Kalau Nabi Khidir itu betul Nabi, maka dia tinggi daripada Abu Bakar. Tapi kalau Nabi Khidir itu manusia biasa, dia adalah wali, dia tak boleh lawan juga kewalian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kedudukan tinggi Abu Bakar As-Siddiq. Baik, dalam sebuah hadis dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, tidaklah matahari terbit dan terbenam terhadap sesuatu yang lebih mulia setelah para Nabi dan Rasul, selain daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita gerhana baru ni, tiap-tiap hari matahari naik. Bila matahari memancarkan cahayanya, yang paling afdal di bawah cahaya matahari itu ialah para Nabi dan Rasul. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selepas habis para Nabi dan Rasul, Abu Bakar. Tahap iman dia tinggi, tuan-tuan. Hebatnya Abu Bakar ni. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sebaik-baik wali Allah, dan tidak ada seorang pun umat Nabi, umat ini yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq, meskipun orang itu terlalu banyak melakukan salat, terlalu banyak melakukan puasa, haji dan berjuang di jalan Allah. Kerana Abu Bakar telah menempati posisi darjat dan marwah yang paling pertama dan utama dalam situasi dan keadaan. Maka tidaklah salah, tuan-tuan, meletakkan nama Abu Bakar dalam masjid. Sebab ada orang marah, kenapa letak Abu Bakar? Letak Allah dan Rasul sudahlah. Dia letak Abu Bakar, Umar, Osman tu buat apa? Ada orang yang marah, kenapa bila semayang tarawih diselawatkan kepada Al-Khalifatu Ula ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada orang marah, kenapa disebut Bakar, bukan mengenai kamu yang Bakar? Oi, marah dia. Dia lupa Abu Bakar tu orang yang sangat mulia. Kamu ni tak suka Abu Bakar, kamu dengan Abu Bakar duduk di mana? Macam kuman nak dibandingkan dengan Abu Bakar. Sebut nama dia pun jadilah orang baik-baik. Dia sebut nama orang lain boleh, kenapa sebut Abu Bakar tak boleh? 4 orang ini kata Nabi, khalifah aku ada 4. Dan kata Rasulullah, khalifah Rasulullah itu ada 4, ada 30 tahun. Nabi sebut dalam hadis dia, khalifah aku 30 tahun memerintah. Maka ulama-ulama duk cari siapa dia yang memerintah 30 orang, 30 tahun. Dapat jawapan, Umar, Abu Bakar 2 tahun, Umar 11 tahun, Osman 12 tahun, Ali 5 tahun. Dapat 30. Dapat 30, tuan-tuan. 2 campur 11, 13. 13 campur 12, 25. 25 campur 5, 30. 30 tahun kata Rasulullah, itulah khalifah aku. Dapatlah jawapan, khalifah Rasulullah Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Ini hadis Nabi. Nabi kata, selepas aku wafat akan ada orang memerintah kamu 30 tahun. Pemerintahannya pemerintahan aku, berhukumkan kepada hukum aku. Maka dapat jawapan sungguh. Abu Bakar memerintah 2 tahun, Umar 11 tahun, Osman 12 tahun,
Ali 5 tahun. Sebab itu kita sebut Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul. 4 orang ni, Muawiyah dan seterusnya, tidak dikira sebagai Khalifatul Rasul. Ini kedudukan utama 4 orang sahabat ini. Maka bolehlah kita sebut, tulislah nama mereka dalam masjid ke dalam surau, tulis, letaklah frame Quran, frame nama mereka di rumah ke apa ke, dipersilakan. Orang mulia-mulia, wali-wali Allah dapat barakah pada kita, tuan-tuan. Setengah orang dia marah, buat apa sebut Umar, apa sebut, tambah dia sebutnya Bakar, lagi marahnya. Setengah orang dia suka sebut Ali je. Dia kata Ali itu bagus. Ini pahaman Syiah, dia lebihkan Ali lebih daripada yang lain. Baik, kemudian, dan kata dia lagi dalam Sahih Bukhari pada bab al-jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun faman kana min ahli shalah du'iya min babis salah wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan bimabir rayyan wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad ila akhir tilkal awwab." Sesiapa yang berinfak kepada 2 pasang suami isteri di jalan Allah, maka kelak daripada pintu-pintu syurga itu akan dipanggil. Tuan-tuan, di hari kiamat, pintu syurga ni panggil orang. Pintu syurga panggil. Macam kita pergi ke Pudu Raya lah, Kuala Lumpur, Taiping, KL Taiping. Oh, duk bising. KL Ipoh, KL Seremban. Sekarang jalan. Tak jalan juga pun. Setengah jam duk lambat, tak jalan-jalan pun. Sekarang jalan. Di hari kiamat syurga panggil. Oi, siapa yang berjihad, marilah. Syurga panggil. Siapa yang berpuasa, mari. Siapa yang semayang, mari. Cuba tuan-tuan tengok ni. Apa maksud puasa ni? Apa maksud semayang? Apa maksud haji ni? Apa? Wahai Abdullah, wahai hamba yang baik, sesiapa yang termasuk ahli semayang, maka dipanggil daripada pintu semayang. Siapa yang ahli puasa, maka dia dipanggil daripada pintu Ar-Rayyan. Dan siapa yang gemar berjihad di jalan Allah akan dipanggil daripada pintu syurga, daripada pintu jihad, sampai habis semua pintu memanggil. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada tak orang yang dipanggil daripada semua pintu? Semua pintu syurga panggil dia?" Kata Rasulullah, "Ya." Sambil tersenyum Rasulullah kata, "Ya, ada." "Siapakah ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku berharap semoga kamu termasuk daripada mereka, wahai Abu Bakar." Rupa-rupanya tuan-tuan, Abu Bakar ni namanya akan dipanggil daripada setiap pintu syurga. Pintu puasa panggil, pintu jihad panggil, pintu sedekah panggil, pintu semayang panggil, pintu hajat haji panggil. Marilah Abu Bakar, marilah. Hebatnya tuan-tuan. Kita sekarang pintu syurga agak-agak yang mana nak panggil tuan-tuan? Pintu sedekah gamaknya Ustaz. Saya setiap pagi Ustaz, saya kuliah subuh Ustaz je RM1 Ustaz, insya-Allah good. Iyalah, mudah-mudahan panggil lah tuan-tuan. Semayang pun kita kurang. Sayyidina Abu Bakar semayang, Sayyidina Umar pun semayang. Bila Sayyidina Abu Bakar semayang malam, bacanya pelan-pelan. Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kau baca perlahan wahai Abu Bakar?" Kata dia, "Saya takut orang yang tidur terganggu." Kata Rasulullah, "Baca kuat sikit, biar dia membangun bila dengar kau baca. Biar dia membangun." Nampak tuan-tuan, punya nak jaga hati. Akhirnya Nabi nasihat dia, baca kuat-kuat sikit, biar orang jaga. Sebab tu bila kita semayang malam di rumah pukul 5 pagi, pukul 4:30 pagi, baca kuat sikit pun tak apa. Biar isteri bangun, biar menantu bangun, biar anak bangun. Kalau boleh semayang dalam bilik menantu, Allahu Akbar. Menung menantu tu, apa yang pula bapa aku ni. Tak pernah hanya bangkit semayang malam. Subuh pun sayup-sayup baru bangun. Pukul 7 baru bangun. Kena buat tuan-tuan. Semayang depan orang tak semayang ni. Mudah-mudahan jadi insaf pada dia. Baik, itu mukaddimah. Mukaddimah saja pun 45 minit. Nanti isinya berapa Ustaz? 15 minit lah. Siapakah wali Allah? Para kalangan sufi yang menyimpang
mengatakan bahawa wali Allah adalah orang yang terhalang dengan masyhudnya dan daripada syuhudnya. Ahli sufi yang menyimpang, ahli sufi yang tak ikut garisan dan landasan yang betul, mereka mengatakan bahawa wali ni ialah orang yang menyimpang, orang yang terhalang daripada masyhudnya, daripada syuhudnya. Ustaz, masyhud tu apa? Masyhud adalah Allah dan syuhud adalah dunia. Wali Allah ialah orang yang terhalang daripada nikmat dunia, tak campur dunia, tak ambil langsung dunia. Itulah dipanggil sebagai wali. Kata mereka, pendapat ini adalah salah, tuan-tuan. Bukanlah wali itu orang yang membuang dunia. Sebab mereka faham, cuba tengok Abu Bakar. Kenapa dia jadi wali? Dia sedekah habis hartanya pada jalan Allah. Itulah wali, tak ada harta apa. Salah. Selepas Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, Abu Bakar bekerja balik dan jadi kaya balik. Bukan lepas-lepas sedekah segala harta duk menung, apa aku nak makan, bawa tempurung, tolong kami. Tidak, tuan-tuan. Abu Bakar jadi kaya balik. Sebab tu bila sahabat-sahabat Nabi yang susah, bila ada sahabat Nabi yang nak kahwin tak ada duit, orang yang mula-mula disuruh jumpa ialah, kamu jumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa banyak hadis, tuan-tuan, yang dia nak kahwin tak ada duit, yang nak kahwin tak ada duit, kamu jumpa Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Abu Bakar banyak duit. Dia orang yang berusaha, dia orang yang mengambil dunia untuk kepentingan dia, untuk kegunaan anak isteri dia. Walaupun di akhir nyawanya dia hanya meninggalkan sehelai jubah, seorang pembantu dan seekor unta, seekor keldai. Ini saja harta yang dia tinggal. Yang lain dia bagi ke orang. Sebab itu bila Umar Al-Khattab mengiringi, mengikut jenazah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ni menung. Wahai Abu Bakar, kamu dah menyusahkan pengganti kamu. Apa maksud Umar? Wahai Abu Bakar, kamu dah menyusahkan pengganti kamu. Apa maksud Umar? Wahai Abu Bakar, kamu menyusahkan pengganti kamu. Abu Bakar mati, jubah sehelai, pembantu rumah seorang, keldai seekor, ada kata unta seekor. Takkan aku nak lebih daripada Abu Bakar? Abu Bakar wali Allah pun sehelai jubah. Takkan aku nak simpan harta banyak-banyak? Sebab itu Umar bila mati, begitu juga rupa dia. Dia ambil betul macam Abu Bakar tinggalkan. Cari harta banyak-banyak, sedekah ke orang. Cari harta banyak, sedekah ke orang. Lah itu saja harta yang dia ada. Jadi tuan-tuan, ambillah dunia, carilah dunia untuk menjadi jambatan kepada kita, menjadi bekalan kepada kita untuk akhirat. Jangan diambil dunia, disimpan. Terdekut, zakat tak bayar, sedekah tidak, tolong anak yatim tidak, bantu tidak. Saya tengok tabung akaun tu dah 3 bulan ke 2 bulan dah. Tak ada juga akaun pun. Dah 2 bulan dah tuan-tuan duk kumpulkan tabung akaun, sumbangan akaun. Apa sangat akaun harga 2,000 satu? Kalau tuan-tuan di sini ada 50 orang, bagi seorang 1,000, bersiap akaun tuan-tuan. Untuk keselesaan orang sembahyang. Tak payahlah nak tulis dah. Sebut saja sedekah. Ambil 1,000. Ambil 500. Ambil 100. Buat macam Abu Bakar buat, baru boleh jadi wali. Tuan-tuan ingat jadi wali ni pakai serban ke? Tuan-tuan ingat jadi wali ni pakai jubah saja ke? Tasbih tu dia 4 depa. Subhanallah, subhanallah, aku nak jadi wali. Wali apa? Harta bertimbun tapi tak dikeluarkan hartanya. Saya dah sebut pada tuan-tuan, mencari syurga bagi orang miskin ialah dengan ibadat. Mencari syurga bagi orang kaya ialah dengan sedekah, dengan harta. Mencari syurga bagi orang miskin dengan ibadah. Susah ustaz, saya ni pencing puasin sangat, anak pun tak habis sekolah lagi. Tahulah ustaz, tak makan tu haji, tak apalah ustaz, saya puasa. Itu baru betul. Makji ni susah ustaz, oi, anak-anak tak ada bantu, dapat duit welfare je ustaz. Alhamdulillah lah, Baitul Mal bagi sikit, welfare bagi sikit, lepaslah makan. Ini makji nak berzikir sekejap ustaz ya. Subhanallah, betul lah tu, orang miskin.
Jangan boleh dapat welfare, dapat Baitul Mal ustaz. Inilah sumbangan makcik untuk ekon mulai ini. Atau makcik nak makan apa? Entahlah ustaz, makan biji tasbih gamaknya. Jangan. Sebab dia miskin, kamu gunakan duit untuk makan kamu, untuk isteri kamu, keluarga kamu. Kamu ibadatlah benda-benda lain untuk dapatkan syurga. Tapi bagi kita orang kaya, duit berjuta, ratus ribu dalam bank, puluh ribu. Akaun sana 50,000, akaun sini 100,000, tabung haji 100,000, ASB 200,000. Tak makan tu haji, puasa. Puasa tidak mengurangkan harta. Tu haji datang lah ni. Tak apalah ustaz, saya nak sembahyang sunat. Sembahyang sunat tidak mengurangkan harta. Orang kaya bila beribadat kurangkan harta dia. Tapi sayang tuan-tuan, dia faham, dia bagus. Dia ada banyak duit, dia sembahyang rajin, puasa rajin, zikir rajin, mengaji rajin, tetapi bersedekah dia malas. Kata Rasulullah, itulah seburuk-buruk orang yang bakhil. Kita rasa haji bakhil tu kedekut sangatlah. Cerita labu-labi, kedekutnya. Kadang-kadang kita lebih kedekut. Kita hanya sanggup beribadat, mengeluarkan wang yang banyak, jika kita boleh berseronok dengan wang itu. Kita sanggup mengorbankan harta yang banyak untuk beribadat, jika kita rasa nikmat daripada pengeluaran wang itu, iaitu untuk umrah. Umrah kita tak kedekut. Kalau boleh package yang mahal pun tak apa. Puas hati ustaz, 10,000. Hotelnya 20 meter je ustaz. Merangkak sampai masjid ustaz, makannya begini. Sebilik 2 orang ustaz. Saya bab-bab tu saya tak kisah ustaz, 10,000 pun tak apa ustaz. Sebab apa 10,000 pun dia tak kisah? Sebab dia rasa nikmat balik dengan 10,000 tu. Naik kapal terbang Mars, turunnya di Jeddah, naik bas pula cantik, aircon pun okey, beg pula ada orang usung. Sampai di hotel pula 2 orang sebilik, suami isteri. Daripada hotel nak pergi ke masjid dekat, kemudian makan minum pun bagus. Sebab tu dia seronok. Sebab 10,000 tu dia rasa nikmat. Orang yang betul-betul berjihad tu apa? Dia bagi 10,000 kat surau, lepas tu dia tak rasa nikmat lah. Tuan Haji, ni 10,000 saya wakaf tu surau, nak tambah buat dapur ke, tambah buat tandas ke, tambah buat bilik sembahyang perempuan lah 10,000. Ada dia rasa nikmat 10,000 tu lah? Tak rasa dah, dia bagi-bagi terus. Itulah yang dikatakan sebenar-benar infak. Kita hari ni infak, kita nak pakai balik. Itu bukan infak lagi, bukan sedekah lagi. Sebab kita nak rasa nikmat. Kita nak rasa balik nikmat tu. Baik, kemudian mereka juga mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Dan ingatlah kepada Tuhan kamu jika kamu lupa. Surah Kahfi, Al-Kahfi 24. Mereka mengatakan, kalau kamu lupa kepada dirimu sendiri dan kepada siapa sahaja yang berada di sekitar kamu, maka kamu sudah mengingati Allah. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Kata dia, kamu lupakan diri kamu, kamu lupakan orang di sekeliling kamu. Kamu ingat pada Allah aja, itu pun dah merupakan wali dah. Sedangkan itu adalah satu kesalahan yang sangat besar. Dia lupakan mak bapak dia. Kerja dia nak zikir, nak ibadat je, buang keluarga dia. Isteri dia pun dia buang, anak-anak dia pun dia tak peduli. Kerjanya berzikir. Yang ni saya jumpa lah dulu ni, 3 bulan lepas saya jumpa ni. Saya dah sebut dalam CD saya dulu. Langsung tak peduli anak dan isteri, kerja pun berhenti, sebab nak berzikir. Dengan zikir ni dia boleh kenyang. Saya menung tuan-tuan. Ustaz tak pernah merasa nikmat berzikir. Nikmat berzikir menjadikan kita sentiasa kenyang. Saya tanya kat isteri dia, ada dia makan? Banyak makannya ustaz. Kita kenyang apa? Kata dia. Bohong aja. Dia tinggal mak dia pun dia tak peduli. Ini cerita betul ni tuan-tuan. Badannya berseragam. Isteri dia meraya-raya, tolonglah ustaz, ubatkan suami saya ustaz. Udah lain macam sekarang ustaz. Berzikir tengah malam, kerja tak berhenti. Kerja tak pergi kerja. Kalau dia pergi kerja, dia berzikir di pejabat dia. Bos menung, kawan-kawan menung, faham zikir ni. Aku ingat pada Allah. Salah ke? Kerja tak habis-habis, lupa pada Allah. Subhanallah, duduk di pejabat. Saya pergi tuan-tuan, pergi tengok badan besar, tinggi saya tengok. Ini kena cepuknya aku jenuh. Besar dengan hitam, badan dia tegak, tinggi. Kawan saya tu saya bawa tu pun kira besar dah tuan-tuan, kira badan tegak lah.
Kawan saya pun tengok macam itu. Dia pun duduk diam. Ini kalau dia naik syekh tuan-tuan, bila dia berzikir naik bulu rumah saya ni. Rumah ni macam bergegar. Hui. Sakit jantung dengar tuan-tuan. Saya tanya isteri dia, mana dapat ni? Dari Kelantan. Sanggup pergi ke Kelantan tu nak ambil zikir. Sekarang tuan-tuan dah jadi ni. Dunia ni dibuang, kerja berhenti, apa pun tak nak. Dia nak berzikir. Macam Nurdin Ahmad bila dia bercakap. Dia kata pada isterinya, itulah perempuan yang penuh dengan zulumat. Bagaimana hati nak mendapat hikmat kalau di dalamnya penuh kesumat. Semua mat, hujung dia mat. Pandai bercakap. Salahkah yang mulia ustaz saya berzikir mengingati Allah daripada saya berpoya-poya dengan perempuan? Mana yang lebih baik, berzikir atau berpoya? Sepatutnya isteri saya bersyukur mendapat suami yang mengingati Allah, bukan yang berpoya-poya dengan perempuan sundal. Perempuan ini apa isteri ini? Oi, dia marah benar tuan-tuan. Macam Nurdin Ahmad dengan Pak Malau. Ni dia main lah. Ni dia ni. Ni yang kata menyongsang, yang menyimpang ni tuan-tuan. Kita bukan macam itu. Mak bapak ada tanggungjawab, dia ada hak dia, isteri ada hak, anak ada hak, zikir pun ada masa, amalan pun ada masa. Lebih lanjut lagi, para ulama tasawuf mengatakan, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Setengah di antara kamu mengkehendaki dunia dan di antara kamu pula ada yang mengkehendaki akhirat. Mereka mengatakan, maha suci Allah. Di manakah orang yang mengkehendaki Allah? Mereka mengatakan orang yang mengkehendaki akhirat. Bukanlah orang-orang yang mengkehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sendiri telah menyebutkan ketika perang Uhud, sebahagian sahabat radhiyallahu anhum ada yang menginginkan Allah dan ada akhirat sekaligus, dan ada pula sebahagiannya yang menginginkan dunia. Orang-orang yang mengharapkan harta rampasan perang yang turun daripada gunung adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Itu dalam kelompok sahabat. Sebab tu kita sekarang ni tuan-tuan ada dua. Satu golongan nak akhirat. Dia buat dunia untuk cari akhirat. Kerja siang malam untuk cari akhirat. Dia jadi cikgu, niat dia mengajar anak-anak murid supaya dia dapat pahala. Itu akhirat lah tu. Dunia dia nak, akhirat pun dia nak. Ada orang yang bekerja siang malam untuk membelanjakan isteri dan anak-anak dia. Itu pun dipanggil akhirat, nak cari pahala. Ada isteri pula yang bekerja siang malam nak bantu suami, bantu anak-anak. Kalau dia nak ikhlas pada Allah, dia juga nak kepada akhirat. Selesai masalah dunia dan nak kepada akhirat. Dalam peperangan ni tuan-tuan, peperangan Badar ini, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia bawa satu pedang rampasan perang. Bila orang kafir Quraisy kalah, pedang ni sangat cantik, besinya sangat bagus. Dia bawa pedang tu, dia jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, pedang ni cantik, kuat, besinya bagus, tenunan dia bagus ya Rasulullah. Boleh tak pedang ni saya ambil, biar saya cantas kepala musuh-musuh Islam selepas ini? Kalau dapat dekat orang lain Rasulullah, saya tak tahu pedang ni dia buat perhiasan ke apa. Tapi kalau dapat pada saya, pedang ni saya gunakan fi sabilillah. Rasulullah menjawab, aku tak dapat beri. Dia bukan pedang kamu, dia pedang, bukan pedang aku. Dia bukan pedang kamu dan dia juga bukan pedang aku, kata Rasulullah. Tunggulah datang perintah Allah, baru kita buat keputusan. Kita rujuk dalam surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Baru turun ayat berkenaan cara pembahagian harta. Bila dibagi bahagi harta tuan-tuan, pedang tadi dapat dekat Rasulullah. Bila dapat dekat Rasulullah, Rasulullah panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, harta rampasan telah diberikan mengikut pembahagian yang Allah Ta'ala suruh bagi. Pedang ini jatuh pada aku, wahai Sa'ad. Sekarang aku hadiahkan kepada kamu. Sa'ad dapat pedang tu tuan-tuan, alhamdulillah. Saya akan berjanji pada Tuhan, janji pada Rasul, pedang ini saya gunakan untuk jihad fi sabilillah. Dan sejak itulah Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah miss untuk berjihad setiap kali perang, sampailah dia wafat. Sampailah dia mengembangkan Islam di Iraq, membuka Islam sampai ke China. Dengan pedang itulah tuan-tuan. Inilah yang dipanggil sebagai zuhud. Itu zuhud.
Itu wali. Apa maksud? Ada pedang yang cantik, ada kekuatan yang bagus, digunakan untuk jalan Allah. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Tuan-tuan sekarang ada kenderaan yang bagus. Bagus, silakan ambil kenderaan yang bagus-bagus. Tapi gunakan kenderaan tuan-tuan untuk berjihad pada Allah, untuk cari akhirat. Tuan-tuan ada harta yang banyak, bagus. Gunakan harta yang banyak tadi untuk berjihad dan cari akhirat. Jangan simpan harta dunia tu, simpan dan simpan dan simpan. Bila mati, dibahagi-bahagikan. Tuan-tuan perasan tak harta tuan-tuan tu kadang-kadang dapat pada orang yang tak pernah bayar pun loan rumah tuan-tuan. Rumah tuan-tuan tu loan. Berpuluh tahun duk kerja nak bayar loan. Kereta pun loan. Tuan-tuan tahu tak, kadang-kadang kereta dan rumah tuan-tuan itu akan senang-senang orang lain rasa. Orang yang tak pernah susah payah 30 tahun bayar hutang rumah. Orang yang tak pernah bersusah payah 9 tahun nak bayar hutang kereta, bila tuan-tuan mati, senang-senang dia dapat. Macam mana ustaz? Tuan-tuan ada anak laki-laki. Bila ada anak laki-laki, anak laki tuan-tuan kahwin dengan seorang perempuan, jadilah menantu. Bila jadi menantu, adalah besannya. Tiba-tiba tuan-tuan mati, harta dapat pada anak laki-laki. Anak laki-laki tuan-tuan pula mati, tinggal isteri dan anak-anak yang lain. Dapat harta itu, tukar pula pada menantu tuan-tuan. Menantu tuan-tuan tu pula takut tinggal rumah seorang-seorang. Dia kata dekat bapak dia, bapak temankan saya, takut bapak. Bapak duduklah sini, tinggallah rumah kampung. Bapak pun datang, masuk rumah bekas pusaka tuan-tuan. Relax je biasa tuan-tuan. Kamu pandai bawa kereta ni? Tak pandai bapak. Bapak lah bawa. Sekarang Mercedes tu, besan tuan-tuan, relax, pakai spek hitam lagi. Macam dia bawa, macam dia punya je. 1 sen dia tak tolong bayar pun duit Mercedes tu tuan-tuan. Sekarang dia duduk di rumah, kebetulan pula anak perempuan tu pula mati. Harta tu dapat kat siapa? Dapat kat dia pula, pasal dia bapak si perempuan. Tuan-tuan perasan tak benda ni? Jangan tuan-tuan ingat benda yang harta tuan-tuan ni dapat pada waris tuan-tuan saja. Tidak, kadang-kadang dapat pada orang lain. Alangkah baiknya kalau harta yang kita usahakan dengan penat, letih, lelah, kita dapatkan balik pada diri kita. Dengan jalan apa? Waqaf, sedekah, sedekah, waqaf. Selain daripada kita tinggalkan kepada waris-waris kita. Ada bahagian-bahagian kita yang kita nak pakai dalam kubur. Ada bahagian kita yang nak tolong kita di padang mahsyar. Carilah bahagian-bahagian itu tuan-tuan. Berapa persen daripada bahagian itu untuk tolong kita balik. Macam mana nak tolong kalau tidak ada harta? Macam mana nak wakaf kalau tidak ada harta? Sebab itu dia dikatakan tadi, ambillah nikmat dalam dunia untuk bekalan di hari akhirat. Kerjalah. Minkum may yuridud dunya. Di antara kamu ada yang mengkehendaki dunia. Mereka ini adalah orang yang turun dari gunung. Wa minkum may yuridul akhirah. Dan di antara mereka ada yang mengkehendaki akhirat. Mereka inilah para sahabat yang sentiasa committed bersama Rasulullah, dan pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau menurut tafsiran para ulama tasawuf tadi, kedua-dua golongan tersebut adalah salah. Mereka mengatakan sesiapa yang jernih dan lembut, sesiapa yang menghindari sifat kasar, dan sesiapa yang memenuhi hak-hak sebuah kesepakatan, maka dia termasuk orang sufi, dan inilah dipanggil sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aliran Ittihadiyah mengatakan segala yang sesuatu di alam ini adalah wali-wali Allah. Jadi tuan-tuan, ada pahaman-pahaman sesat yang mengatakan bahawa wali-wali Allah ni lain daripada itu. Wali-wali Allah ialah orang yang nak akhirat semata-mata. Wali-wali Allah ialah orang yang membuang dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Tuhan, maha tinggi Tuhan daripada apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Surah Al-Isra ayat 43. Oleh kerana itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyangkal pernyataan mereka dengan sebuah penolakan yang sangat menakjubkan, sehingga mampu membongkar kebohongan mereka dan mematahkan hujjah mereka. Adapun pengertian menurut kita, pengertian wali menurut mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa makna wali?
Wali ialah sebagaimana yang telah didefinisikan secara langsung oleh Allah dari 7 tingkatan langit. Wali Allah itu apa? Allah sendiri bagi jawapan. Allah kata, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surah Yunus 62-63. Ini nombor kereta saya ni, 6263. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah yang pertama, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Mereka jenis tak takut. Takut apa? Tak takut. Kita bukan kata takut. Dengan puakan yang rapik pun takut. Dengan hantu pun takut. Apa wali apa? Wali apa tuan-tuan? Baca Quran tiap-tiap hari. Bila rumah kena ketuk, buka pintu tak ada orang. Ketuk pintu, buka tak ada orang. Jual rumah takut ustaz. Dia main saya ustaz. Ini bukan wali, penakut. Ada orang rajin semayang tiap-tiap hari. Subuh tiap-tiap hari pergi, maghrib tiap-tiap hari pergi. Nak kencing tengah malam pukul 3, dia kejut isteri. Wah, teman puah, abang takut. Wali apa? Ke bilik air pun takut. Ada yang mengaku wali tapi takut nak bercakap kebenaran. Takut apa cakap? Kita hanya takut pada Allah. Cakaplah tuan-tuan. Ada orang yang sensitif, takut nak bercakap. Saya telantak cakap. Yang saya rasa betul berpandu pada Quran dan hadis, rujuk sana rujuk sini jalan. Takut apa? Walaupun kadang-kadang bercanggah dengan arus perdana. Arus perdana menyokong penggunaan kalimah Allah bagi Kristian. Saya tak sokong. Saya berani bercakap, saya tak sokong. Walaupun ramai sokong, lantak saya tak sokong. Sebab saya takut hanya pada Allah. Dengan manusia takut apa? Nak kena gam. Kalau nak kena buang daripada mengajar, buang. Ustaz tak mengikut sealiran dengan kami. Ustaz dibuang. Alhamdulillah. Boleh saya tidur boleh. Sekarang saya tak boleh tidur. Lepas subuh saya tak boleh tidur. Saya mengantuk. Kalau kata tuan-tuan buang saya, kuliah subuh tak ada, alhamdulillah, boleh saya tidur. Pas mayang subuh, tidur balik sampai pukul 8.30. Letih tuan-tuan. Tidur tak cukup. Tak ada apa-apa bagi kita. Yang penting kita bercakap. Sifat wali nombor 1 ialah tidak ada ketakutan. Yang keduanya ialah wala hum yahzanun. Tidak ada kebimbangan. Dia tak bimbang. Nabi-nabi mana ada bimbang? 3 bulan dapur Nabi tak berasak. 3 bulan dapur Nabi tak berasak. Tak berasak tu maksud tak masak. Sebab apa tak masak? Tak ada bahan nak masak apa. Maka Urwah bin Zubair tanya pada Aisyah, habis tu makan apa Rasulullah? 3 bulan tak berasak. Aisyah jawab, kami makan 2 benda hitam, tamar dan kopi. Tamar dan air. Kadang-kadang jiran-jiran kami bagi susu. Itulah makanan kami selama 3 bulan. Tak berasap tuan-tuan. Tapi isteri-isteri Nabi tak ada merungut. Tak mengungut. Apa yang ada makanlah. Kadang-kadang kita tuan-tuan macam mana nak jadi isteri soleh. Macam mana nak jadi isteri masuk syurga. Tak cukup saja. Lain kali belilah udang yang besar. Kecil-kecil ni tak rasa apa. Itu awak nak pergi market, awak nak pergi. Kalau kita beli, tak ada beli kecil-kecil macam ini. Beli yang besar lah. Susah je tuan-tuan. Mula depan beli besar. Buat apa besar? Kita berdua je makan. Beli kecil udah lah. Beli besar salah, kecil salah. Macam mana nak jadi ahli syurga ni? Ada je tak kena. Beli cincin pun kena tak. Saja suami nak buat surprise. Beli cincin. Kecil-kecil cincin. 3 bentuk. Kecil gila. Malu nak pakai ni. Ya Allah. Lain kali bawa lah. Kita beli sendiri. Bila awak beli tak sesuai. Cuba tengok ni malu kurang je. Entahlah. Tapi Cina tu kata sekarang ni zaman macam ini. Cincin kecil-kecil tapi sekali pakai 3 jadi besar. Tokek Cina tu cakap abang ikut je lah. Yelah bukan ikut dia. Dia nak berniaga barang memang dia cakap macam itu. Lain kali bawa lah saya. Macam ini ini RM60 ke RM70 macam ni. Macam mana nak dapat syurga tuan-tuan? Patutnya ya Allah abang terima kasih ingat juga kat abang kat saya. Tak langka abang berkasih sangat. Cantik. Ni cantiknya besar. Nampak tu? Kamu je pilih aku pula kecil tu. Sebab tu Nabi kata besarkan pemberian suami.
Di antara amalan isteri yang ditolak ialah bila dia kata dekat suami dia, abang ni tak pernah buat baik dengan saya. Habis batal segala amalan yang isteri buat. Cuba tuan-tuan tengok isteri Nabi tadi, 3 bulan tak berasa. Suami bawa balik kurma je lah makan. Tak ada nasi abang, tak ada capati abang, tak ada roti nan abang, tak ada roti Arab abang, tak ada, tak tanya. Jadi akak lepas ni kalau nak syurga jangan tanyalah, pisang lah balik. Saya sembahyang Jumaat pisang, biarlah dia buat balik rezeki Tuhan. Baik, kemudian yang terakhirnya, yang kedua, yang ketiga, sifat orang beriman. Sifat wali yang ketiga, beriman kepada Allah. Dan yang keempatnya ialah wa kanu yattaqun, mereka selalu bertakwa. Inilah dia 4 sifat wali Allah. Yang pertama ialah tidak ada ketakutan pada mereka. Selagi mereka merasakan itu benar, silakan bercakap, silakan buat. Yang kedua, tidak ada kebimbangan. Bila sebut Allah, mempertahankan Allah, dia tak bimbang. Dia tidur lena malam tu. Dia sebut Allah, aku sayang pada Allah. Dia pertahankan kalimah Allah, dia tak bimbang. Orang nak marah dia ke, orang nak tangkap dia ke, lantak je lah. Dia hanya bimbang bila dia tak diterima oleh Allah. Dia tidak ada duit, dia tak bimbang sebab dia yakin dia dapat rezeki. Imam Hambali sebut 7 benda, tuan-tuan. Bila ditanya oleh anak muridnya, Imam Hambali jawab apa? Tuan, berikan satu nasihat pada saya, tuan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, kalau kamu yakin adanya syurga, kenapa kamu bersenang-senang? Soalan dia tu, kalau kamu yakin syurga itu ada, kenapa kamu bersenang-senang? Relax tengok TV. Padahal kita yakin syurga itu ada. Syurga kena buat ibadat. Ini tidak. Habis nenek kebaya cuci betung. Lepas cuci betung, cicik betung. Nengok tali besen. Habis satu CD, Gusti, relax. Nyembang. Datang ke surau, nyembang. Datang ke masjid, nyembang. Mana ada masa kita nak nyembang saja-saja, tuan-tuan. Buatlah ibadat. Yang kedua, kata Imam Hanbal, kalau kamu yakin neraka tu ada, kenapa kamu buat maksiat? Kalau kamu yakin neraka tu ada, kenapa buat maksiat? Kenapa dikotori lidah dengan mengumpat? Kenapa dikotori tangan dengan makan benda haram? Kenapa dikotori kaki melangkah ke tempat yang syubhah? Yang ketiga, kalau kamu yakin bersedekah itu baik pada kamu, kenapa kamu kedekut? Kenapa kamu kedekut? Sedekah ni baik, Tuhan akan bagi rezeki, Tuhan tambah. Kenapa kamu kedekut? Yang keempat, kalau kamu yakin rezeki kamu sudah ada, kenapa kamu tamak? Kenapa kamu tamak? Saya selalu sebut pada bakal haji, bakal umrah, jangan takut. Ni duk tengok dalam TV ramai orang nak tawaf ke mana tu ustaz. Jangan takut. Allah jemput kita. Bila Allah jemput kita, adalah tempat untuk kita di Mekah. Jangan takut. Yakin Allah jemput. Bila Allah jemput, adalah ruang untuk kita melangkah depan Kaabah tu. Yang kelima, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu sudah yakin bahawa segala ketentuan itu adalah qada dan qadar Tuhan, kenapa kamu bersedih? Mata kita ni Tuhan bagi pinjam 20 tahun, lepas tu buta. Allah dah tentukan. Buat apa kita bersedih? Redalah dengan apa ketentuan Tuhan. Yang keenam, kalau kamu tahu setiap pembalasan, setiap benda jahat yang kamu buat kepada orang mesti dibalas, kenapa kamu sanggup buat jahat pada orang? Kita hutang tak bayar, nanti orang pula akan tibai kita. Kita pukul orang, nanti orang pula akan hentam kita. Yang ketujuh, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu yakin setiap balasan baik yang kamu buat kepada orang, setiap benda baik yang kamu buat pada orang, orang akan balas pada kamu, kenapa kamu tak nak buat baik dengan orang? 7 pesan ini daripada Ahmad bin Hanbal pada kita. Tuan-tuan, hari ini lapangkan tempat duduk pada orang. Satu hari orang akan lapangkan tempat duduk pada tuan-tuan. Tapi kalau hari ini tuan-tuan sempitkan tempat duduk pada orang, bila tuan-tuan perlukan tempat duduk, orang tidak sanggup memberikan tempat duduk mereka pada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Kenuri, tuan-tuan pergi Kenuri, semua tempat dah penuh. Ada seorang bawa nasi, bawa gelas, satu duk cari kerusi, manalah tempat duduk. Tuan-tuan cuba tengok, ada tak orang bagi kat dia?
Dengar je dia bawa nasi, bawa gelas nak cari kursi. Berapa ramai yang bangun? Tuan Haji, sini. Tuan Haji, sini. Kawan tu pun panggil, Tuan Haji, sini. Sini kosong, saya dah siap, saya dah habis. Makan, sila. Berebut orang nak bagi dia kursi. Suruh dia makan. Sebab apa? Orang macam ni selalunya, dia melapangkan tempat duduk dia pada orang lain. Bila dia perlukan tempat duduk, orang yang tu teringat pada dia. Hoi, Tuan Haji ni hari tu bagi kita. Orang semua panggil dia. Tapi tuan-tuan pernah tengok ada orang yang duk cari, seorang pun tak bangun, semua tunduk relax. Bagus punya duk ratik makan tu. Duk menung lalat dia bersila atas tanah je makan je. Sebab apa? Dia tak pernah memberi pada orang. InsyaAllah tuan-tuan, buatlah baik pada orang, Allah akan balas kebaikan pada kita. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita akan sambung lagi wali pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.